A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqqihna fid din waftah 'alaina futuhal arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Ya arhamar rahimin. Alqillahumma ya aziz ya wadud alayya mahabbatan minka fayaqta'a fayaqda biha qalbuhum min ta'tifin wa ta'lifin kama alqaita alayya mahabbatan minni biwajhikal karim wa bi nabiyyika Muhammadin nabil ummi. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Asallahu ay yaj'ala bainakum wa bainal ladzina 'adaitum minhum mahabbah wallahu qadir wallahu ghafurur rahim. Bibarakat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Kitabus salati. Ini kitab solah ataupun kitabus solah ai haza mabhasu. Inilah tempat bahasa bagi sembahyang. Ini suatu kitab pada menyatakan hukum sembahyang. Nah, ini suatu kitab maksudnya isyarat kepada kitabus solah khabar bagi mubtada mahdzuf. Nah, bermula makna sembahyang pada syarak iaitu aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri wa muhtatamatun bitaslimi bisyaraita makhsusatin. Nah, tu dikatakan makna sembahyang pada syarak. Nah, musannif potong tubik apa nama ni makna sembahyang pada lughah. Nah, makna solah pada lughah musannif buat tubik. Nah, kita untuk nak meringkaskan. Nah, makna sembahyang pada syarak iaitu aqwalun, artinya beberapa perkataan dan beberapa perbuatan. Nah, beberapa perkataan, bacaan. Nah, dan beberapa perbuatan, gerak-geri. Dan yang dimulai akan beberapa. Nah, perkataan dan beberapa perbuatan tu mulai dengan takbiratul ihram. Nah, mulai masuk dengan takbiratul ihram. Nah, dan disudahi akan beberapa perkataan. Nah, klik pada situ tak apa. Nah, beberapa perkataan. Nah, dengan salam. Nah, sudahi dengan salam. Semaya itu ialah beberapa perkataan, beberapa perbuatan yang dimulai dengan baca takbiratul ihram, lepas tu sudah dengan beri salam. Dengan beberapa syarat yang tertentu. Nah, banyak syarat dengan beberapa syarat yang tertentu. Nah, syarat sah, syarat wajib. Nah, ada belakang dah. Bermula syarat wajib sembahyang itu 5 perkara. Nah, syarat nak wajib semaya di atas seseorang tu ada 5. Apabila cukup 5, wajib. Nah, manakala luput 5 ataupun belum cukup lagi 5, tidak wajib lagi sembahyang. Nah, pertamanya Islam. Syarat yang pertama wajib semaya ialah Islam. Nah, beragama Islam. Keduanya akil. Nah, orang yang berakal, ada akal. Nah, ketiganya balik siapa umur 9 tahun. Okey. Balik 15. Nah, balik umur 15 tahun. Balik nisbah umur. Lepas tu soal lagi keluar air mani. Nah, keluar air mani dalam masa 9 tahun. Nah, umur 9 tahun ataupun belum pada 9 tahun, lebih kurang tak lakar pada 15 hari keluar air mani, itu dikatakan balik dah. Nah, keempat daripada 5 syarat, 5 syarat dah. Suci daripada haid dan nifas.
Nah, kelimanya masuk waktu. Nah, masuk waktu bagi sembahyang. Cukup 5 ni dalam masa tolong baru wajib. Nah, Islam dah akhir balik dah tapi tak masuk waktu lagi. Seperti mana? Seperti masuk Islam pukul 10 pagi masalah. Tu tak wajib lagi sembahyang. Masa tu demo bezuhur tu baru wajib. Nah, adapun dia apa? Dia masuk Islam lepas daripada orang azan atau wajib lah kena sembahyang selalu dah. Nah, wajib kena belajar sembahyang, belajar rukun sembahyang dengan segera dah. Nah, kalau dia masuk Islam lepas dia azan. Nah, lepas daripada masuk waktu. Maklum dah tu dah. Nah, demikian juga dan nifah. Nah, mana apa nama ni? Suci kering. Nah, suci daripada daripada nifah tu sekurang-kurang tak ingat takbiratul ihram ke tak sekurang 1 rakaat habis waktu. Nah, ataupun wajib tak. Nah, dekat Allahumma salli alaihi wasallam. Lepas tu tak apalah. Kalau kita tengok semula. Nah, apa suci. Nah, suci kau dah takbiratul ihram. Kalau tak silap. Suci daripada nah, ataupun suci daripada nifah. Sekadar takbiratul ihram tiba-tiba habis waktu. Nah, waktu tu wajib sembahyang waktu tu, patut sembahyang waktu guhak dia. Kalau dia apa suci akhir waktu asar, wajib maya asar, lepas tu serta maya zuhur qada. Dan demikian juga suci akhir waktu isya, wajib qada waktu isya, waktu maghrib serta tu, maghrib dulu dah tu. Nah tu. Hak tu hak masalah dan nifah. Habis dah. Bermula syarat sah sembahyang pula. Nah, tadi syarat wajib apabila cukup 5 wajib. Nah, manakala luput tak wajib lagi. Syarat sah sembahyang itu 9 perkara. Nah, pertamanya Islam. Agama Islam juga. Kedua, berakal. Nah, berakal. Ketiga daripada 9 perkara syarat sah sembahyang tu suci badan daripada hadas kecil dan hadas besar. Nah, suci bersih badan daripada hadas kecil dan hadas besar. Nah, keempat daripada 9 suci badannya badan seseorang hak nak sembahyang tu, dan pakaiannya pakaian seseorang, dan tempat sembahyangnya daripada najis yang tiada dimaaf akan dia. Ni pun kena bersih. Nah, bersih badan, bersih pakaian kita, bersih tempat sembahyang. Nah, kawasan kita sembahyang, sejadah kita nah, bersih daripada najis yang tidak dimaaf akan dia akan najis saat ni. Kelima, masuk waktu baru sah. Nah, tak masuk waktu tak sah lagi sembahyang. Nah, keenamnya menghadap kiblat. Nah, rukun yang syarat sah sembahyang yang keenam ialah menghadap kepada dah. Kalau kita tahu duk bercuma mana. Learning ada kemtik terosak dah. Senang. Kena tengok juga apa hak mana. Nah, hak boleh iktimat kita iktimat, wajib iktimat. Nah, tajribah dah kata betul sungguh, wajib turut hak tu. Nak kiblat duk jihad mana. Kalau dah. Ketujuhnya menutup aurat. Nah, tutup aurat. Jangan dibuka sama ada dalam sembahyang. Nah. Jangan dibuka. Walau boleh sembahyang pun kena jaga molek. Nah. Kedelapan, mengetahui akan kaifiat sembahyangnya. Kena tahu juga kaifiat.
Nah, bukan semata-mata turut demo. Demo rokok, kita rokok, demo sujud, kita sujud. Kena ngaji juga kaifiat sembahyang. Kesembilan, menjauhi daripada barang yang membatalkan dia kan sembahyang. Nah, kena menjauhkan, kena tinggal, kena menjauh. Jangan duk cari benar, jangan duk mengerja perkara yang membatalkan sembahyang. Dalam masa semaya tu buat apa? Menghadap kok lain pada kiblat. Nah, tidak sah. Nah, kita takbir, kita tahu dah kiblat dua belah tu, tapi kita paling benar, paling jihad lain, paling pihak lain. Hak tu tidak sah. Nah, dosa juga, dosa pula kalau kita bermain-main dengan dia. Nah, menjauhi daripada perkara yang membatalkan sembahyang. Habis syarat-syarat sembahyang, syarat sah dan syarat wajib. Habis. Faslun, bermula hadas kecil itu 4 perkara, iaitulah yang membatalkan air sembahyang. Nah, sabab bagi hadas kecil, sabab bagi berlaku hadas kecil itu 4 perkara, iaitulah hadas kecil tu. Nah, iaitulah hadas kecil tu yang membatal akan air sembahyang. Apabila berlaku dia, nah, maka air sembahyang kita batal. Nah, apabila batal air semaya pun batal juga. Nah, batal. Pertama daripada 4, keluar sesuatu daripada salah sesuatu daripada 2 jalan. Mana? Kubul dan dubur. Nah, keluar sesuatu, satu benda, tak kira benda lagu mana. Kita boleh koyak, kata dia tu boleh tubik. Nah, tak kira. Nah, tubik tu daripada salah suatu daripada 2 jalan. Nah, kubul lubang sebelah dapat, dubur lubang sebelah belakang. Nah, keluar suatu daripada 2 jalan tu, tak kira benar gapo, hak kita boleh gamar, hak kita boleh koyak ya tubik mari, semua batal. Saya ingat ulat walaupun ya tubik sendiri pun, nah, ulat pun cacing. Nah, kalau ya tubik sendiri pun batal juga air semaya kita. Nah, yang lain daripada mani dirinya yang mula-mulanya keluarnya. Nah, lain daripada air mani diri kita yang mula-mula keluar. Mana? Gua nak mula-mula keluar. Nah, mula-mula keluar. Bukan apa nama ni, kita buat biar kang, kasi dah. Kita buat biar duk dalam. Tubik tak habis. Masalah tubik tak habis. Tubik tak habis. Betul kita pergi mai semaya, kita pergi mani wajib ni apa? Duk sejak 2 ya tubik pula. Nah, hak tu lah membatal air sembahyang. Tak kena mani. Kadang mai semaya. Nah, kerana dia siapa hak tubik dah. Biar tubik tak habis. Ada lekat dalam jalan dia. Nah, tu air mani tu lah. Nah, yang lain daripada mani dirinya, mani hak kita sendiri. Kalau mani hak demo, kita bubuh. Nah, kita bubuh, lepas tu dia tubik. Hak tu batal air semaya. Tapi tak wajib bukan hak kita. Kalau kita ambil demo bubuh. Baik, sudah. Kedua daripada perkara yang membatalkan air sembahyang, iaitu bersentuh 2 kulit laki-laki dan perempuan yang harus berkahwin antara keduanya. Nah, menyentuh kulit laki-laki dan perempuan. Nah, bersentuh di antara kulit lelaki dan kulit perempuan. Nah, yang harus berkahwin antara keduanya. Nah, bukan mahram. Nah, bukan mahram. Yang sampai keduanya pada umur yang diingin akan dia. Nah, lelaki atau perempuan tu sama-sama kedua tu, nah, sampai umur apa?
sampai keduanya pada umur yang diingin akan dia walaupun belum akil balik lagi. Mana? Nak kot pining apa besar-besar gerai kot dah. Nah, di sisi nak kait pula tu. Di sisi mereka yang tabiat ya selamat. Biasalah bukan orang hak apa rucik sangat tu tak lewat kira. Kira orang hak biasa. Orang hak tak biasa hak tabiat tak salimah tu 2 tahun dia buat boleh. Ini kira kait kata pada tabiat yang salimah. Ataupun mula-mula akil balik. Ataupun belum dekat-dekat nak akil balik. Tengoklah keadaan. Kadang-kadang muda baru tapi tubuh tu supaya orang besar dah. Tengoklah. Tengok orang biasa kata dia mau ingin tak. Apa nama ni budak ni? Sama ada apa lelaki tilik perempuan ataupun perempuan tilik pada lelaki. Habis. Kulit lelaki tersentuh kulit lelaki dan perempuan. Perempuan apa lelaki umur banyak dah dia tengok budak berasa gerai umur banyak tu masa gerai batal sembahyang. Demikian juga perempuan perempuan tua umur 30-40 dia tengok apa nama ni budak lelaki yang dekat-dekat nak apa akil balik nampak jangok dah masa gerai ke dia sentuh jatuh juga sembahyang. Sampai umur yang diingin akan dia. Umur hak ingin. Habis tu perkara yang kedua yang membatalkan air sembahyang. Ketiganya menyentuh zakar atau farad atau halqah dubur anak Adam dengan tapak tangan yang tiada berlapik. Menyentuh zakar atau farad atau halqah dubur bunga di punggung tu. Dubur anak Adam. Dubur anak Adam, hak anak Adam. Semua 3 perkara tu hak manusia. Hak manusia. Dengan tapak tangan dengan tapak tangan serta anak jari. Perut tapak tangan, lepas tu perut anak jari. Perut hak kita letak mana kita letak, lepas tu hak dia tak nampak tu, situlah batal. Kalau tepi ni tak apa, tepi ni tak batal. Tak batal tu kalau jantan sama jantan, perempuan sama perempuan tak batal. Melainkan perempuan dengan jantan, perempuan dengan lelaki tu sentuh mana-mana pun batal. Dan hak ni sama-sama lain daripada tapak tangan ni lelaki sama lelaki, perempuan sama perempuan. Tak batal. Adapun menyentuh dengan tapak tangan batal. Batal. Dengan tiada berlapik, tak ada lapik pun, tak ada lapik kain, tak ada lapik plastik. Tak ada bubur sarung tangan, tu batal air sembahyang. Betul dah. Keempatnya hilang akal dengan sebab gila. Dengan sebab gila peraksat. Udah. Dengan sebab gila. Atau mabuk. Mabuk pun makan banyak dah. Makan banyak hingga hilang akal. Hilang akal dengan sebab gila atau hilang akal dengan sebab mabuk ni pun mabuk-mabuk menerah. Tu pun batal sembahyang juga. Atau pitam. Atau gila. Atau hilang akal dengan sebab pitai panas dah pitai. Atau tidur atau hilang akal dengan sebab tidur yang tiada tetap pada tempat kedudukannya. Atau hilang akal dengan sebab tidur yang tidak tetap pada tempat duduk. Papai punggung tidak tetap.
tidur teletai, tidur ngiring. Tu batal lah tidur ngiring. Tidur ngiring, tidur menerak, ni batal wuduk. Habis 4 perkara. Perkara yang membatalkan wuduk. Bermula suci daripada hadas kecil itu dengan mengambil wuduk. Kita nak suci daripada hadas kecil itu dengan kita ataupun hasil ia dengan mengambil wuduk. Itu dikatakan menyuci daripada hadas kecil, kita ambil wuduk. Bermula fardu wuduk itu ada 6 perkara. Rukun. Bermula fardu wuduk itu 6 perkara. Rukun ambil wuduk ada 6. Pertamanya niat. Dengan hati disertakan dia kan niat tu dengan membasuh satu juzuk daripada mukanya. Rukun yang pertama ialah niat dengan hati. Disertakan dia kan niat, buat sekali dengan niat tu dengan membasuh satu juzuk daripada muka. Mula-mula kita sentuh air daripada muka, mula itulah kita niat. Tu tempat niat. Atas ke, tepi ke, bawah ke, wi dalam hak muka. Wi dalam hak muka. Itulah tempat niat. Rukun mula-mula. Dan sunat dilafaz akan dia dengan lidah. Sunat kita berlafaz akan lafaz niat dengan lidah. Supaya mudah. Supaya mudah hati kita nak niat. Supaya mudah hati kita nak niat. Tak kiralah gapo tempat mana berhajat kepada niat. Semua tempat berhajat pada niat. Sunat kita berlafaz dengan lafaz niat. Niat so jawi, berlafaz so jawi tak apa. Tak mesti kena kata bahasa Arab. Iaitu nawaitu raf'al hadasi al-asghari. Artinya sahaja aku mengangkat akan hadas yang kecil. Boleh kita berlafaz dengan bahasa Jawi pun tak apa juga, kerana tujuannya nak tolong hati kita. Tujuan nak menolongkan hati kita. Kita nak niat bahasa Arab pun tak apa, kita nak niat bahasa Jawi pun tak apa. Sah belaka. Atau nawaitul wudu'a, artinya sahaja aku mengambil wuduk. Atau nawaitu fardal wudu'i, artinya sengaja aku mendatang akan fardu wuduk. Bolehlah kita nak pilih hak mana nak untuk kita niat, boleh belaka. Daripada tiga-tiga ni sah belaka dah. Keduanya, rukun yang kedua membasuh mukanya. Basuh muka bermula hak panjang muka daripada tempat tumbuh rambut kepala hingga 2 tulang dagunya. Hak panjang naik turun. Daripada tempat tumbuh rambut, mulai tempat tumbuh rambut tu hak dia hingga 2 tulang dagu, 2 tulang kain. Kain dagu. Dan pada lebarnya barang yang di antara 2 telinganya, hak luah di antara 2 telinga. Tu hak muka. Dan wajib basuh barang yang di atas mukanya daripada bulu dan kulit dan daging yang tumbuh padanya seperti ketuat. Wajib basuh juga barang yang ada di atas muka, berbulu. Daripada bulu. Bulu, semua bulu hak muka. Basuh semua. Ni bulu dapat telinga ni. Bulu dapat telinga wajib. Wajib basuh semua. Yo panjang mana, panjang taruh mana, wajib basuh semua. Tak leh kita nak akik duk belakang telinga. Kena basuh. Kalau masa orang rambut panjang. Kerana dia duk hak muka kena basuh habis. Dan kulit pun kena basuh habis. Dan daging yang tumbuh padanya pada muka. Daging hak tumbuh
Nah, bumi dia duk dalam hak muka tu kena basuh semua. Nah, seperti ketuak, kena tuak banyak tu baik. Nah, pun wajib kena basuh. Nah, ketiganya membasuh dua tangan hingga siku keduanya. Rukun yang ketiga ialah membasuh dua tangan hingga siapa dua siku. Nah, maka wajib basuh barang yang ada atas keduanya daripada segala bulu-bulu. Nah, maka wajib juga basuh barang yang ada atas keduanya. Nah, benda mana hak ada, hak tumbuh. Nah, benda mana hak tumbuh daripada dua lengan pun wajib kena basuh. Mana daripada bayan barang, daripada segala bulu-bulu dan jikalau lebat sekalipun. Nah, kalau bulu tu lebat tebal supaya bulu kera sekalipun, nah, kena basuh wirata. Nah, kena basuh sampai kulit tu. Dan kulit dan daging yang tumbuh-tumbuh atas keduanya. Nah, kulit, daging, nah, supaya rakyat saat ni, supaya muka. Nah, yang tumbuh di atas keduanya, di atas kedua tangan, ataupun wajib kena basuh juga. Nah, wajib kena basuh juga. Keempatnya, menyapu sedikit daripada kulit kepalanya. Nah, sapu sikit. Nah, daripada kulit suatu daripada kulit kepala. Sikit kepala ni sikit, tak mesti rata, tapi sunat. Nah, sunat meratakan. Hak wajib, sekadar sikit, tak mana boleh. Nah, daripada kulit kepalanya. Atau rambut yang ada ia di dalam hak kepalanya. Ataupun sapu, tak sapu kulit pun sapu rambut yang ada di dalam hak kepala. Apabila heret turun, dia tak keluar daripada hak kepala. Tu boleh. Masalah rambut panjang kat tekak, kita nak basuh di humi dia tak boleh tu. Nah, sapu untuk mek semaya tak boleh. Tak sah. Nah, sapu hak ada dalam hak kepala saja. Kelimanya, membasuh dua kaki hingga dua mata kaki keduanya. Nah, rukun yang kelima ialah membasuh dua kaki hingga dua mata kaki keduanya, dua kaki. Maka wajib basuh barang yang ada di atas keduanya daripada bulu dan daging yang tumbuh. Nah, pun wajib basuh juga nah. Bulu hak tumbuh tak atas belakang kaki. Nah, daging hak tumbuh di atas belakang kaki pun wajib kena basuh juga. Dan wajib menyampaikan air pada segala pecah-pecah. Nah, wajib kita kena meratakan air. Nah, tepat tumit kaki yang pecah-pecah. Nah, wajib kena merata air juga. Dan kelipat-kelipat, nah, lipat teh. Nah, tepat kulit hak lipat-lipat. Nah, kulit kecut yang ni dilipat. Nah, ataupun wajib kena ronyoh, wajib kena basuh. Nah, maka hak tu berhajat pada gonyoh. Nah, kalau rata dengan tidak kena gonyoh, gonyoh tu sunat. Nah, kalau tak rata melainkan dengan kena gosok gonyoh, hak tu wajiblah gosok, wajib gonyoh. Nah, habis. Keenamnya, tertib seperti aturan yang tersebut. Nah, wajib tertib sebagaimana aturan hak sebut saat ni. Nah, kalau mendului hak mana sah, tidak sah, kena ulang baru. Nah, faslun, bermula suci daripada hadas besar iaitu dengan mani. Nah, kita nak mengangkat hadas besar, nah, nak suci, nak menyucikan daripada hadas besar dengan mani. Bermula sabab yang mewajib akan mani itu 6 perkara. Nah, sebab-sebab yang wajib mani. Nah, ada 6 perkara. Pertamanya mati. Nah, pertamanya mati, hak ni wajib fardu kifayah. Nah, bagi orang hidup. Nah, orang mati tak ada mukallaf gapo dah. Nah, orang hidup lah cara ni. Kalau orang hidup tak buat, orang hidup dosa lah. Tak lisah ya. Orang mati wajib kena mani, tapi dosa dia tak orang hidup kalau tak mani video.
Keduanya sebab keluar air mani. Ini pun wajib nah, sebab keluar air mani. Ketiganya sebab jima jikalau tiada keluar air mani sekalipun. Dengan sebab belaga menyentuh dua hasyafah. Nah, belaga dua yang berkhatan menyebabkan mani. Mewajibkan mani nah. Jikalau tidak keluar air mani sekalipun. Nah. Buat staf samalah berhenti ataupun wajib nak mani dah. Nah. Keempat, suci daripada haid. Kelima, suci daripada nifas. Suci daripada haid. Nah, ini baru boleh mandi. Nah, baru boleh mandi. Apabila suci daripada haid, baru wajib mandi. Nah. Kelima, suci daripada nifas. Ini pun selagi tak terputus, selagi tak suci daripada haid, daripada nifas, tak wajib lagi mandi kerana tidak niat, tidak sah lagi. Nah, keenamnya wiladah, iaitu beranak. Beranak tapi ada kait lah. Jika berserta dengan basah, wajib mandi dengan ijma' ulama. Kalau anak tubik serta basah, nah, ini wajib mandi dengan ijma' ulama. Jika tiada, yakni jika tiada berserta dengan basah, maka wajib ia atas kul yang asahnya. Nah, ihtiyat mani. Nah, ihtiyat sama ada kering, sama ada basah, manilah. Syahdan bermula makna haid, iaitu darah yang beradat oleh perempuan yang sampai umurnya 9 tahun. Nah, bermula makna darah haid. Makna haid itu ialah darah yang beradat oleh perempuan. Adat tabiat perempuan. Nah, yang sampai umur perempuan 9 tahun. Nah, atau belum daripada 9 tahun, lebih kurang 15 hari. Ini tahun Qamariah. Nah, tahun Qamariah nah. Jadi pada tahun Syamsiah setahun 10 hari. Nah, lebih kurang nah. Kurang derah. Nah. Dan sekurang-kurang masanya masa bagi haid. Nah, sekurang-kurang masa haid, nak nama haid tu sehari semalam. Nah, 24 jam, iaitu 24 jam. Dan sebanyak-banyak bagi darah haid hak lama kali, nah, 15 hari dengan malamnya. Nah, tu hak panjang. Lebih daripada tu bukan. Bermula kebanyakan perempuan haid ia 5 hari atau 6 hari atau 7 hari. Nah, macam-macam perempuan nah. Setengah sehari, 2 hari tak apalah, ikutlah. Kebanyakan musannaf banyak kebanyakan perempuan mai datang darah haid 5 hari atau 6 hari atau 7 hari serta dengan malamnya. Nah, bermula sekurang-kurang suci antara 2 haid itu 15 hari. Nah, sekurang-kurang suci di antara 2 haid 15 hari. Sekurang-kurang. Lepas dah tu nak suci tara apa hari, nah, tak apalah, tak ada hak bagi suci. Nak suci berapa hari. Bermula makna nifas, iaitu darah yang keluar ia kemudian daripada beranak. Nah, darah nifas ialah darah yang keluar lepas daripada beranak. Sekurang-kurang nifas 1 lahzah. Celek tubik. Iaitu masa yang amat sedikit. Nah, masa keluar yang amat sedikit. Tak ada hak. Nah, sedikit sangat masa. Hak kurang-kurang dia. Nah, supaya apa? Air berak ke? Kata gilah. Apa? Dia raya masa yang amat sedikit sangat. Nah, tu sekurang-kurang apa nama ni, sekurang-kurang nifas. Dan banyak bagi nifas 60 hari dengan malamnya. 60 hari 60 malam. Nah, tu darah nifas. Masuk anyir dia.
sekurang-kurang dan yang ghalib perempuan itu nifas ia 30 hari atau 40 hari dengan malamnya. Nah, banyak ke. Sana ayat. Ghalib perempuan nifas 30 hari atau 40 hari. Bermula darah yang keluar ia kurang daripada masa sekurang-kurang haid atau lebih daripada masa sebanyak-banyaknya banyak haid. Nah, darah yang keluar lain daripada masa yang tersebut. Nah, keluar kurang daripada masa haid. Kurang tak sampai 24 jam. Darah 15 jam. Nah, mari pagi petang kering. Malam pun tak mari. Pagi esok pagi esok pun tak ada. Makna kata darah haid, darah nifas. Darah tu kerana tidak cukup 24 jam. Atau lebih daripada masa sebanyak-banyaknya banyak haid. Mari lebih daripada 15 hari. Atau darah yang lebih daripada masa sebanyak-banyak nifas. Misalnya lepas daripada beranak, darah mari tak berhenti. 60 hari dah tak berhenti lagi. 70 hari, 61, 62 tu bukan darah nifas dah lah. Iaitu darah istihadah. Darah mari masa tersebut saat ni dikatakan darah istihadah namanya. Bukan ia darah yang tersebut darah haid dan nifas. Tambihun. Bermula darah yang berputus-putus masa keluarnya di dalam masa nifas. Bermula darah yang berputus-putus masa keluarnya keluar darah. Duk putus mari sejam berhenti sejam, mari sejam berhenti sejam. Misalnya. Di dalam nifas. Masa tu masa dalam nifas, iaitu 60 hari kemudian daripada beranak. Mari putus-putus, mari tik. Tapi dalam masa nifas. Mari ni mari, esok berhenti. Lusa mari, gile mari gitu dah. Jika tiada sampai masa putus antara dua darah itu 15 hari, maka iaitu nifas sekaliannya. Putus-putus. Mari hari ni, esok berhenti. Lusa mari, berhenti. Lepas tu masa antara suci, masa antara berhenti dia tu tak lebih daripada 15 hari. Masa dia tu tidak lebih daripada 15 hari. Masa bersih, masa suci dia tu tak lebih daripada 15 hari. Maka iaitu nifas sekaliannya, sekalian darah tu. Mari sehari berhenti 2-3 hari. Mari sehari berhenti 2-3 hari. Atau semua tu kalau duduk dalam masa nifas 60 hari, atau dikatakan nifas semua. Bersalahan jika sampai masa putus antara keduanya, iaitu 15 hari atau lebih, maka darah yang kedua itu haid, bukan nifas. Mari nifas minggu, berhenti suci 2 minggu. Suci 2 minggu atau lebih daripada 2 minggu, itu bukan nifas. Atau dikatakan darah haid. Lepas beranak, nifas mari seminggu, 7 hari. Lepas tu suci 15 hari atau 16 hari, 17 hari, tu mari pula. Tu bukan nifas. Walaupun duduk dalam hak 60 hari pun bukan nifas dah, kerana suci dah 15 hari. Kalau suci tak sampai 15 hari, boleh tanggung nifas lagi. Ini suci lebih daripada 15 hari, maka bukan nifas, iaitu darah haid. Dan demikian lagi darah yang keluar ia darah kemudian daripada masa sebanyak-banyak nifas, jika menyalangi antara sebanyak-banyak nifas dan darah itu oleh suci. Jikalau tiada sampai ia 15 hari sekalipun, maka iaitu darah haid 2. Demikian lagi
Nah, darah haid juga seperti sampai masa putus. Nah, tak tahu supaya masalah dulu saat ni. Darah yang keluar ia darah kemudian daripada masa sebanyak-banyak nifas. Nah, 62, 63 hari dah. Duk mari lagi. Nah, jika menyalangi antara sebanyak-banyak nifas dan darah itu oleh suci. Nah, kait maksud kait muqaddam. Nah, jika menyalangi antara sebanyak-banyak nifas tu dalam 10 hari, dalam 60 hari tu, nah, yang menyalangi di antara sebanyak-banyak nifas, antara 60 hari dan datang darah tu oleh suci. Ya, mari 60 hari nifas. Lepas tu suci. Nah, jikalau tiada sampai ia suci 15 hari sekalipun. Nah, darah nifas mari 60 hari boleh. Lepas tu suci. Nah, suci tak sampai 15 hari, suci seminggu. Maka iaitu darah haid jua. Darah haid. Nah. Dan demikian lagi segala darah yang berputus-putus di dalam masa haid atas barang apa warna ada ia, maka iaitu haid sekaliannya. Nah, darah yang berputus-putus mari berhenti. Nah, dalam masa haid lah, luar masa haid tu tak kira darah lain. Hak ni, nah, mari putus dalam masa haid atas barang apa warna ada ia darah, tak kira mari warna hitam ataupun cerah sikit ataupun merah si campur ke, tak kira darah cak apa dak, tapi mari dalam masa haid maka iaitu haid sekalian. Nah, darah macam-macam darah tu dikatakan haid semua. Baik tu dah. Tak apalah. Syahdan bermula fardu mani itu dua perkara. Nah, rukun mani wajib ada dua. Nah, pertama, niat mengangkat akan hadas yang ada ia padanya. Ada ia hadas padanya pada seseorang. Daripada segala hadas yang tersebut dulu. Nah, niat mengangkat hadas yang ada ia hadas padanya pada seseorang. Sengaja aku mengangkat hadas tu hadas ni. Nah, selagi gaya. Daripada segala hadas yang tersebut dulu itu. Nah, atau niat mandi daripada hadas. Nah, atau niat mani. Dan sunat dilafaz akan dia dengan lidah. Sunat kita berlafaz juga. Nah, seperti kata jo, nawaitu raf'a hadasil janabati awil haidi awil nifasi. Artinya sahaja aku mengangkat akan hadas janabah atau hadas haid. Hadas janabah bagi orang junub saja. Nah, atau hadas haid bagi orang haid atau nifas. Boleh tak? Satu. Yang kedua, atau nawaitul wusla anil janabati awal haidi awil nifau. Nah, awil haidi alih jatuh. Nah, nawaitul wusla anil janabati awil haidi awil nifasi. Artinya sahaja aku mani daripada janabah atau mani daripada haid atau mani daripada nifas. Nah, atau nawaitu raf'al hadasil akbar. Nah, sengaja aku mengangkat hadas yang besar. Maklum dah. Nah, semua hadas setengah ulama je bagi tiga. Nah, hadas kecil, hadas tengah, hadas besar. Hadas kecil itu batal air wuduk. Nah, hadas tengah ialah janabah, hadas besar haid dan nifas. Tengah ulama bagi tiga lagu tu. Nabi, tapi apabila sebut hadas besar, janabah pun masuk juga dalam hadas besar. Nah. Atau nawaitul wusla al-wajibah. Artinya sengaja aku mandi yang wajib. Nah, sudah. Mana pak niat ya? Maka wajib disertakan niat yang tersebut itu
dengan membasuh satu suku daripada badan seseorang. Nah, itu tempat niat dia, maka wajib disertakan niat yang tersebut itu, niat asal ni. Nah, dengan membasuh. Wajib sama sekali dengan membasuh satu suku, satu juzuk daripada badan seseorang hendak mandi tu. Nah, jiru tangan dulu, buka peli, jiru tangan, niat. Nah, sudah niat, mandi, meratakan. Keduanya, rukun yang kedua, merata akan air pada sekalian zahir badannya. Meratakan air. Nah, wirata air pada tempat zahir-zahir daripada badan kita. Nah, bermula barang yang zahir pada dubur seorang. Nah, bermula barang yang zahir pada dubur seorang dan pada farad perempuan pada ketika duduknya bagi qada hajat. Nah, ketika duduk nyata tingung. Nah, nyata tingung pada dubur ataupun pada kubul, sekadar mana ya buka, sekadar itulah hak zahir. Nah, ketika duduk qada hajat, duduk nyata tingung tu. Nah, ya buka tara mana, tara itulah hak zahir. Nah, ronyo tara tu. Tak ana duduk rebeh dak. Nah, sekadar tu saja. Nah, sekadar hak tangan siapa tu saja. Dan demikian lagi barang yang di bawah kulit kulub. Nah, masalah hak tak masuk jawi lagi pun wajib kena basuh juga. Nah, kulit kulub. Nah, maka wajib menyampai akan air pada sekalian yang tersebut saat ni. Nah, ambil dah cara mani wajib. Belakang dah. Lagi belakang dah. Bermula segala syarat wuduk dan mani itu 12 perkara. Syarat sah. Nah, syarat sah wuduk, syarat sah mani itu ada 12 perkara. Pertamanya Islam. Nah, keduanya mumayyiz. Nah, mumayyiz dapat beza. Nah, budak cerdik. Nah, ngajar mudah reti, ataupun budak hak pandai makan sendiri, pandai qada hajat, pandai basuh. Nah, sendiri. Nah, makan minum sendiri boleh. Nah, kena dapat beza dah. Nah, ketiganya mengetahui akan kaifiat keduanya, kaifiat wuduk dan kaifiat mandi. Kumpul kena tahu juga. Nah, keempatnya dengan air mutlak. Nah, ni kena guna air mutlak untuk ambil wuduk ataupun mandi. Kelimanya mengetahui akan keadaan air itu mutlak. Air mutlak dah kena tahu pula kata air ni mutlak. Nah, kena tahu juga kata air mutlak. Walaupun hakikat wakil sungguh mutlak, tapi kita tak tahu air gapo ni. Tak yakin kata mutlak. Itu tak boleh. Nah, keenam, ketiadaan sesuatu yang menegak akan sampai air kepada anggota keduanya. Nah, tak ada satu benda hak menegahkan sampai air kepada keduanya. Anggota keduanya, kedua wuduk dan mandi. Wuduk sekadar tu anggota muka, tangan, lengan, kepala, kaki. Nah, jangan ada suatu yang menegahkan gong ke plastik, nah cair duk tepek di kaki ke. Nah, nak wear tubik tak boleh sakit. Apa kena wear tubik juga. Ketujuh, hendak mengalir air atas anggota yang dibasuhkan dia kan anggota. Kena air tu mengalir. Nah, anggota mana basuh, kena air mengalir. Kedelapan, ketiadaan sesuatu yang menafi ia akan wuduk dan mani, iaitu haid dan nifas. Nah,
tak ada sesuatu yang menafikan ia sesuatu akan wuduk, akan sah wuduk dan sah mani. Tak ada menafi. Iaitu perkara yang menafikan tu haid dan nifas. Nah, kalau ada dua ni tidak sah niat yang mula lagi dah. Nah, kerana haid dan nifas ni perkara yang menafikan sah wuduk dan perkara yang menafikan sah mani. Nah, kena wicerak kata haid tu suci dah, kering dah. Nah, ataupun nifas tu suci kering dah, baru boleh mani. Nah, kalau tak yakin lagi tak sah. Nah, kesembilan, ketiadaan memalingkan niat bagi yang lain daripada keduanya, seperti niat tabarruk semata-mata. Tak ada ketiadaan memaling, tak paling niat. Nah, mula basuh muka, basuh. Nak basuh nak tabarruk saja. Nah, tak boleh. Tidak sah. Jadi batal dah niat kita. Nah, tiada memalingkan niat bagi yang lain daripada keduanya. Kedua mani, wuduk dan mani. Nah, tak ada memaling niat. Seperti niat tabarruk semata-mata. Nah, kita ambil air semaya basuh muka. Nah, basuh muka tak ada sudah. Niat tabarruk saja, air semaya komik mula. Nah, tu tidak sah. Nah, batal niat tu saat ni. Mani pun serupa. Nah, apa? Cebok 2-3 gayung. Nah, mula-mula niat juga. Cebok 2-3 gayung. Lam, kau dah sejuk tubuh saja jadi kau mandi, kau niat mula. Nanti dekat subuh kau niat, kau ngakak dah mula. Itu pun serupa juga. Nah, itu tak boleh. Nah, batal niat juga. Ke-10nya, 10 bagi 12 perkara yang syarat. Syarat yang ke-10. Nah, daripada 12 syarat sah mani, syarat sah wuduk. Bahawa melebihkan basuh daripada qada yang wajib. Nah, ini pun wajib juga. Wajib melebihkan basuh daripada qada yang wajib. Wajib sekat siku, tapi wajib melebihkan sikit. Nah, kerana hendak meratakan akan basuhnya, supaya meratakan. Nah, nak basuh juga kek dia, padai dia. Nah, lebih basah juga. Lebih daripada hak dia. Muka, wisapa bawah dagu, tepi kot ni wisapa telinga. Nah, ke-11 bahawa tahqiq ia akan sesuatu yang menghendaki ia bagi wuduk dan mani. Nah, bicara benar hak nak suatu menghendaki bagi wuduk, perbuatan yang menghendaki bagi wuduk tu. Nah, bicara. Nah, kata ambil wuduk ataupun bicara kata mani. Nah, kalau bermain-main tidak sah. Tu. Ke-12nya bahawa membasuh ia akan anggota yang bertumbuh yang menyerupai ia dengan yang asalnya. Nah, wajib membasuh akan anggota yang bertumbuh, hak tumbuh ataupun anggota hak tambah. Nah, tambah, bertambah yang menyerupai dengan yang asalnya, jari. Nah, 12 jari kaki. Jari tangan pun 12. Jadi 24. Pun wajib basuh juga. Nah, dan ditambah bagi wuduk orang yang mempunyai darurah 3 syarat pula. Tadi orang biasa 12. Lepas tu tambah pula 3 bagi orang yang mempunyai darurat. Seperti salisil baul. Nah, ataupun mustahadah. Nah, dikatakan wuduk bagi daimil hadah. Nah, pertamanya mendahulukan istinja dan tahafuz di atas wuduk. Nah, mendahulukan istinja. Nah, basuh dulu daripada nak ambil wuduk tu, bersihkan dulu tempat.
Nah, tempat keluar. Dan tahafuz di atas wuduk, dan jaga. Nah, jaga jangan berlaku hadas. Nah, sumak lubang yo ataupun pakai cawak. Nah, buku molek. Ya, tahafuz di atas wuduk ni. Nah, jaga jangan dia keluar lebih daripada biasa dia keluar. Nah, jaga jangan dia keluar lebih daripada biasa dia keluar. Keduanya, wajib mualak antara istinja dan tahafuz, dan antara tahafuz dan wuduk. Nah, wajib mualak berturut-turut. Nah, wajib mualak berturut-turut dan antara istinja, basuh sudah, jaga pakai cawak akan sumak lubang bersiap, dan antara tahafuz dan wuduk. Nah, sumak lubang sudah, ambil wuduk selalu, dan antara wuduk dan sembahyang pun nak mualak. Nah, sudah ambil wuduk, sembahyang selalu. Kecuali tunggu jamaah, maya jemaah kali dengan demo tu di maah lah. Nah, kalau tapi boleh buat juga. Kita agak masa, agak masa tu bermolek kita sudah mai sembahyang molek demo qomat. Kita agak masa boleh. Itu tak apalah. Apa kita nak tista sangat, jangan lama sangat. Nah. Ketiganya, diperbuat sekalian itu kemudian daripada masuk waktu sembahyang. Selagi mana tak masuk waktu, tak boleh nak buat. Nah, istinja dah, nak istinja semula. Nah. Ya, sudah. Semua daripada istinja, tahafuz, wuduk tu semua lepas daripada sudah masuk waktu. Syahdan, maka tiada sah mengangkat akan hadas dan menghilang akan najis melainkan dengan air mutlak. Ini nak masuk cara air mutlak. Nah, tidak sah mengangkat hadas. Kita nak mai semaya, kita nak buat mandi wajib, tak sah, dan menghilangkan najis. Nah, tak jadi suci tempat kena najis tu melainkan dengan air mutlak. Nah, baru nak jadi suci, baru nak sah, ambil air semaya, baru nak sah mengangkat hadas besar. Nah, dengan air mutlak saja, air saja. Nah, air mutlak air saja. Iaitu tiap-tiap air yang suci yang sunyi daripada kait yang lazim. Tiap semua air hak sunyi daripada kait hak lazim. Nah, maklum pak kita lurah kita ialah air saja. Nah, apabila sebut air, demo tergamak air saja. Yang lazim, kait hak lazim, disebut akan dia pada ketika disebutkan air. Nah, kait yang lazim tu disebut akan dia ketika disebut air. Apabila sebut air, demo nak buh juga kait di belakang. Waktu bukan mutlak. Nah, sunyi daripada kait yang lazim. Nah, seperti air tebu, nah misal bagi kait yang lazim disebut akan dia akan kait saat ni pada ketika sebut air. Nah, seperti tebu dan gula. Nah, air tebu, air gula, air sakar, air garam, nah, dan sabun, air sabun. Nah, bau wak-wak sabun. Dan umpamanya kata gila air tu air ni. Nah, dan iaitu tiap-tiap air yang turun daripada langit, iaitu air mutlak tu semua air yang turun daripada langit, seperti air hujan dan air ambon. Nah, air hujan, betul air mung, nah turun daripada langit, atau air yang keluar daripada bumi seperti air laut, nah, dan air sungai dan air telaga. Nah, maka sekaliannya itu suci dirinya. Nah, suci diri dia, asal hak dia lah suci pada diri suci dan menyucikan bagi yang lainnya atas barang apa sifat ada ia. Nah, lagi pula semua sebut saat ni daripada air laut, air hujan, nah, air mung, nah itu tak ada oleh steamer. Nah, tak ada di selorang rumah.
Nah, dapat menyucikan benda lain atas barang apa sifat ada ia air mutlak, ia air yang tersebut. Nah, tak kira dia mari sifat lagu mana, masing mani. Nah, kalau ada lah air mutlak mani. Nah, air laut maklum masing dia. Ataupun air sungai, keruh-keruh sikit-sikit, tak apa. Nah, keruh. Habis. Boleh guna belakang lah. Tapi jangan ada kait yang lazim saja. Tambihun, dan hilang nama air mutlak pada segala yang tersebut itu dengan salah suatu daripada 3 sebab. Nah, habis air mutlak, habis nama kata air saja dengan sebab salah satu daripada 3 sebab. Yang pertamanya sebab menyampuri akan dia oleh benda yang suci, campur akan dia akan air mutlak saat ini oleh benda yang suci yang tiada jadi ia daripada air, bukan daripada air dah, bukan asal dia daripada air. Nah, dan terkaya air daripadanya akan sebagai bercampur. Dan terkaya air itu daripada benda yang suci saat ni. Air tak ada dia pun air boleh hidup. Nah, akan sebagai campur di makwa mutlak bagi campuri. Nah, campur tu sebagai campur yang tiada boleh dibeza akan dia daripada air. Nah, dia campur sebagai campur tak boleh nak beza dah. Apabila dia campur tak boleh nak becek dah daripada air. Mana seperti sabun. Nah, sabun payah hancur dah. Nah, tak boleh nak beza, tak boleh nak becek lah daripada air. Dan air mawar. Nah, air mawar tupah hingga berubah air. Nah, tupah lekalah hingga berubah air. Dan garam bukit. Nah, dia sintau. Nah, garam bukit tengah tepak. Nah, tak ada pakat, tak ada guna garam laut, gali bukit, ambil tanah bukit, pergi rebuh, ambil air tu buat garam. Garam bukit pun tak boleh. Kerana dia tak ada oleh air, tak sepa garam laut tak apa. Nah, dan mengubah ia akan air pada sifatnya, sifat air akan berubah yang banyak. Nah, dan berubah ia benda yang suci saat ni. Nah, rajak klik pada benda yang suci. Benda yang suci saat ni hak sebut saat ni dia mengubah akan air pada sifatnya, sifat air. Nah, akan berubah ma'um mutlak sebagai berubah yang banyak. Berubah banyak sungguh sekira-kira berubah tu hilang padanya pada air nama air mutlak. Nah, berubah hingga dia mau tak panggil air mutlak, dia mau panggil air sabun. Nah, apa dia mau panggil air garam bukit. Masing dah air garam bukit. Dan dinamakan dia air sabun dan air mawar. Ataupun air sirat, jebur sirat jatuh dalam kolah merah bi air. Jatuh dalam jeluk. Jebur sirat, jebur air berubah jatuh, dia mau panggil air berubah dah. Dia mau tak panggil air saja dah. Apabila berlaku kait yang lazim, habis air mutlak, maka tidak sah nak guna mengangkat adah dan ambil wuduk dan basuh najis. Maklum dah. Dan air garam juga. Nah, apabila tukar nama daripada air saja kepada air tu air ni, tak boleh guna lah. Nah, tak boleh guna. Tak boleh nak basuh najis, tak boleh nama air semaya dah. Tu hilang. Nah, hilang nama air mutlak. Keduanya sebab dipakai akan dia pada basuh fardu, pada wuduk dan pada mani. Nah, sebab yang kedua kita guna. Nah, kita guna, kita tak ada pergi curah dak. Nah, kita tak ada kelik hak kita guna saat ni. Nah, pada basuh fardu, pada wuduk. Nah, kali yang pertama pada ambil wuduk dan fardu. Dan pada mani wajib. Nah, fardu mani wajib. Dan tiada sampai perhimpunannya 2 qullah. Semua tu saat ni tak cukup 2 qullah.
Atau hilang nama air mutlak, dikatakan air mustakmal. Kalau kita hipung semua air mustakmal mari campur buat 100 kali dengan cukup 2 qullah, padahal dia tak berubah apa, tu boleh guna semula. Maka air yang dua bagai ini suci dirinya, tiada menyuci bagi yang lainnya. Dua air. Air bagai yang pertama campur dengan benda suci, yang kedua air mustakmal ni dikatakan air tahir saja, suci diri dia. Tiada boleh menyuci benda lain. Tiada menyuci bagi yang lain. Nak buat kebersihan benda lain tak boleh. Dia suci. Tapi nak guna benda lain tak boleh. Ketiganya sebab jatuh dalamnya najis, sekurang-kurangnya ada kelihatan pada mata orang yang pertengahan. Sebab jatuh di dalamnya najis. Sebab najis tu jatuh dalam air tu. Ni sebab yang ketiga. Sebab berubah apa? Sebab hilang nama air mutlak. Iaitu jatuh najis, sekurang-kurangnya najis hak jatuh tu ada kelihatan pada mata orang yang pertengahan. Mata ada boleh nampak, boleh tengok dengan mata orang pertengahan. Mata biasa, sekurang-kurang dia nak boleh tengok dengan mata. Itu najis. Padahal air itu sedikit. Ni artinya kurang daripada 2 qullah. Air kurang daripada 2 qullah. Kurang 250 lit lah ni. 250 lit lebih kurang. Jadilah najis ia, jadi najislah ia air saat ni. Apabila najis jatuh walau sedikit sekadar, kita dapat lihat dengan mata. Dengan semata-mata terkena najis yang tersebut itu. Jadi najis tu dengan semata-mata kena temu najis, belaga dengan najis. Beres. Atau air yang banyak, iaitu sampai 2 qullah atau lebih. Ataupun air banyak, air 2 qullah atau lebih. Lebih daripada 2 qullah. Lebih daripada 250 lit. Dan mengubah najis itu akan air yang banyak pada sifatnya, sifat air yang banyak. Najis mengubah, dia air tu ia berubah dengan sebab najis. Air banyak, najis jatuh, najis tu mengubah akan air, akan sifat air. Ataupun sama ada bau, rasa ataupun warna. Jika sedikit ubahnya sekalipun, nampak keruh-keruh tapi najis. Keruh dengan sebab najis. Berubah sikit sekalipun, jadi najislah ia air yang banyak saat ni. Adapun air sedikit, sama ada berubah atau tak berubah, tu jadi najis semata-mata. Air banyak kait dengan berubah, baru jadi najis. Habis. Syahdan, barang siapa tiada dapat air sekali-kali atau didapat air tetapi ada penyakit. Ni nak masuk bab tayamum. Bab tayamum. Misalnya nak wirika-rika. Barang siapa tiada dapat air sekali-kali, air tak ada langsung. Dalam bekas dia duduk sesak daripada pasir, tak ada air. Atau didapat air, atau dapat ada air, tetapi ada penyakit pada satu anggotanya daripada segala anggota wuduknya. Atau anggota mandinya yang menegah, ia akan terkena air padanya. Ada penyakit pada satu anggota daripada segala anggota wuduknya. Luka. Luka tak boleh kena air. Bomo lari tak boleh kena air. Atau anggota mandinya, di kaki ke, di belakang ke,
Nah, ditekak ke di perut kata gilah. Nah, yang menegah ia akan terkena air padanya pada anggota saat ni. Nah, anggota tu bomo lari tak boleh kena air. Nah, kalau kena air, dia nak jakit, dia nak larat. No. Nah, bomo lari ataupun lamak sembuh. Nah, lamak kering, lamak hengor. Ataupun khatamah buruk. Kata gilah. Tak boleh guna air. Nah. Maka hendaklah ia tayamum dengan memindahkan akan debu tanah yang suci menyucikan. Nah, tayamum dengan memindahkan tepuk tangan di dinding kalau ada debu lah. Ke dinding suci tak boleh. Nah, dinding suci tak boleh. Dinding ada debu. Oh nah, ataupun atas perabung kereta ke. Kata gila dah. Pak ada debu. Debu tanah yang suci. Hak kita suka kata suci lah. Nah, kat kawasan ni kalau mari kat atas ni boleh ada suci. Kalau kat bawah ni ada suci. Kalau mari kat atas, nah kat atas sutuh boleh ihtimal lagi suci. Nah. Kalau sutuh tu suci, dalam rumah kita ke dapat tekad kita tu boleh ada suci. Nah. Ada debu. Nah, debu menyucikan. Nah, menyucikan boleh menyuci benda lain. Nah, suci lagi pula menyucikan, mutahhir. Nah, pindah tu kepada takluk pada pindah. Pindah tu kepada sapuh muka. Nah, kita tepuk kali nawaitu tayammuma li listibati salah. Kata gilah. Sapuh muka, nah dan dua tangannya. Nah, tepuk kali mula-mula muka. Sudah. Tepuk kali yang kedua tangan. Nah, dengan niat tayamum ganti daripada wuduk dan mani. Nah, dengan niat ganti daripada wuduk. Ni pada tak boleh pada tak ada air langsung. Nah, tak ada air langsung. Ataupun ada air tapi untuk nak makan. Nah, kalau mek asmaya tadi tak boleh makan air. Nah, air ada untuk nak minum saja. Nah, ganti sengaja aku tayamum ganti daripada wuduk. Nah, dan ganti daripada mandi. Nah, ataupun sengaja aku ngangkat wuduk, sengaja aku tayamum untuk mengharuskan sembahyang. Atau ganti daripada membasuh anggota yang tiada dapat terkena air padanya. Nah, aku tayamum, kita basuh muka. Mana? Lepas tu nak basuh lengan tak boleh. Nah, kita tayamum ganti daripada anggota yang tiada dapat terkena air padanya. Nah. Kita basuh sekadar boleh basuh dulu. Nah, kita basuh sekadar boleh basuh. Lepas tu kita tayamum. Nah, kita basuh muka. Basuh tangan sekadar boleh basuh. Nah. Lepas tu tayamum. Lepas tu sempurnakanlah. Nah, tayamum pun sapu muka, tu sapu dua tangan. Nah, pakai mik tanah mari tek dia hai go tu. Nah. Nah. Diserta akan niat itu dengan pindah tanah kepada muka dan dikekal akan niat hingga sapu satu juzuk daripada mukanya. Nah, sengaja aku tayamum. Ni. Nah, niat pada tayamum ketika pindah tanah. Nah, niat pada ketika ambil wuduk tu pada sapu. Pada kena air satu juzuk daripada muka. Nah. Kita tepuk tanah. Akak tangan tak ada sampai muka, kita ketuk dulu. Niat mula. Tak apa, tak nak tepuk, niat mula. Kalau dah niat baru, membarukan niat saja. Habis. Iaitu bahawa tayamum tu. Nah, dengan beberapa syarat yang disebutkan dia
kan syarat tayamum di dalam kitab yang panjang-panjang. Kita tengoklah deh. Kitab panjang-panjang lagi sebut masalah tayamum. Nah, musannif mi orang panak-panak. Nah, untuk orang hak baru, baru belajar tak biasa belajar. Tapi pun nak boleh reti kau ni pun kena ngaji banyak juga, ngaji lama dah. Apalah. Nah, musannif orang ringkas-ringkas supaya mudah nak faham, mudah nak ingat. Banyak dah orang balik pula. Kemudian kata bermula barang yang haram atas orang yang berhadas kecil itu 4 perkara. Apa dah? Kemudian kata wallahu subhanahu wa ta'ala alam.